Sebelum hamba membuka tray kita hari ini, hamba ingin bertanya kepada para penonton, saudara dan saudari pernah dengar atau tidak tokoh yang bernama William Shakespeare? Siapakah beliau? Ini yang hamba ingin kongsikan. Beliau merupakan tokoh sastrawan Inggeris yang naskah-naskahnya masih diperkatakan sehingga ke hari ini. Malah menjadi rujukan dalam pendidikan bahasa Inggeris di seluruh pelosok dunia. Jika William Shakespeare merupakan tokoh sastrawan Inggeris, siapakah tokoh sastrawan negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hamba Muhammad Syamil bin Muhammad Khairuniza daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Cemar. Saudara dan saudari, pertemuan kali ini adalah untuk menghuraikan karya sastrawan negara kita yang berjudul Samad Said, sebuah antologi puisi yang menghimpunkan karya-karya lebih setengah abad. Saudari yang dihormati, sebelum hamba menghurai buku ini dengan lebih terperinci, izinkan hamba menerangkan latar belakang penulisnya. Penulisnya bernama Abdul Samad bin Muhammad Said. Beliau merupakan seorang insan yang telah diberikan pengiktirafan sebagai seorang tokoh sastrawan negara ketika dahulu. Lebih jelasnya, pada dekad 50-an abad lalu, ketika dalam usia belasan tahun, Samad Said telah menyertai Asas 50, iaitu badan penulis unggul di Singapura yang cepat memusrakannya dengan aliran sastra di bawah konteks seni untuk masyarakat. Landasan seni tersebut telah memperkukuh kedudukannya sebagai penulis apabila novel sulungnya yang berjudul Salina telah memenangi penghargaan peraduan menulis novel Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1957. Jika dilihat dari sisi latar belakangnya, penulisnya telah lahir di Duran Tunggal Melaka pada 9 April 1939. Dari sisi pendidikan pula, beliau telah mendapat pendidikan awal di sekolah Jepun iaitu di Shinghangaku, di sekolah Melayu iaitu Melayu Kota Raja dan di sekolah Inggeris iaitu Victoria School di Singapura. Beliau telah menjadi kerani di Hospital Umum Singapura sebelum menjadi wartawan sebaik-baik lulus senior Cambridge pada tahun 1956. Ketika menjadi pengarah berita harian, Samad pernah menyertai kursus korporat di Ashridge Management College di England. Tidak heranlah jika semua karya yang dihasilkannya begitu luar biasa kerana sejarah latar belakangnya yang sangat berpendidikan. Hadirin dan hadirat, buku ini telah diterbitkan oleh Utusan Publication and Distributor Sdn Bhd. Seterusnya, terbitan pertama pada tahun 2005 dan ulang cetak pada tahun 2007. Buku ini telah mengandungi 443 halaman muka surat dan dibahagikan kepada 5 bahagian. Setiap bahagian merupakan penulisan puisi satu dekad. Jika dilihat dengan lebih terperinci, buku ini mempunyai beberapa keistimewaannya yang tersendiri. Pertama, buku ini sangat kaya dengan gaya bahasa sekaligus menjadikannya sebagai sebuah medium pembelajaran para pembaca bagi menajamkan cara penulisan puisi yang mantap. Tamsilnya, dapat kita lihat pengulangan penggunaan asonansi, aliterasi, anafora dan banyak lagi gaya bahasa yang dimuatkan dalam buku ini. Contohnya, puisi yang berjudul Kata Usaha halaman ke-11. Siapa perkasa kehadapan saja, siapa pura-pura pulang sudah, siapa durhaka beri denda, siapa berkorban kurniai hadiah. Bahkan, buku ini turut dikaji oleh mahasiswa di Universiti Putra Malaysia dengan hasil kajiannya yang mendapati bahawa Samad Said banyak menggunakan warna panas, khususnya warna merah dalam puisinya yang dapat dikaitkan dengan emosi marah, penentangan dan kecewa terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Misalnya, puisi yang berjudul Seuntai Kata Untuk Dirasa pada halaman ke-10, rangkap pertama dan rangkap ketiga. Panas usah membakar dada. Dan rangkap ketiga, tiba saat berbunga merah, serentak mara kita bersama. Seterusnya, buku ini telah banyak disuntikkan dengan nilai-nilai murni dan pengajaran yang begitu banyak. Hamba nampak bahawa keinginan penulis ingin pembacanya agar membaca buku ini dan menimba sebanyak boleh nilai-nilai murni yang terkandung dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Misalnya, puisi yang berjudul Hanya Menanti pada halaman ke-6. Keistimewaan terakhir, buku ini mampu memupuk semangat pembaca agar sentiasa mencintai rakan, keluarga, masyarakat seterusnya negara kerana buku ini telah dilengkapi dengan ciri-ciri yang berasaskan perpaduan dan kecintaan kepada negara.
Seterusnya, mengikut penilaian, buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh kalangan remaja, belia, bahkan dewasa kerana buku ini mengandungi nasihat-nasihat, pengajaran, nilai-nilai murni dan jalan cerita puisi yang sangat matang dan penggunaan gaya bahasa yang sangat banyak. Hal ini sekaligus mampu meningkatkan taraf penguasaan bahasa Melayu pembaca. Selain itu, penulisnya sangat berkarisma sehingga menitikberatkan setiap penulisannya dan sekaligus mampu menghasilkan karya yang begitu luar biasa agar dapat menarik minat pembaca bagi meneroka dengan lebih mendalam tentang buku ini. Di samping itu, terdapat beberapa kelemahan buku ini. Misalnya, helaian muka surat yang agak banyak dan penggunaan gaya bahasanya agak tinggi menjadi faktor untuk kanak-kanak tidak mahu membaca buku ini. Ketika saya membaca buku ini, saya dapat merasakan seolah-olah penulis sedang membawa saya meneroka jalan cerita yang ingin disampaikan. Bahkan, buku ini mampu membuatkan air mata pembaca sukar ditahan kerana terdapat beberapa buah puisi yang mampu menyentuh hati. Misalnya, puisi yang berjudul Adegan Kasih pada halaman ke-9. Kesimpulannya, buku ini harus dikekalkan di pusat sumber sekolah, negeri, negara maupun antarabangsa agar mampu dibaca oleh semua orang sekaligus mampu berdiri sama tinggi dengan karya-karya terkemuka. Tuntasnya, buku ini amat hamba sarankan untuk kita baca agar kita mampu mengenali siapakah tokoh negara tanpa melupakan karya-karyanya. Sekian, terima kasih.